Tak nampak apa-apa risau juga. Okey ke tak okey ke. Okey. Tak apa. Soalan nanti boleh tanya. Alright. Jadi kita tadi kaum muda jadi semua zaman, pada semua zaman perubahan memerlukan ejen. Perubahan memerlukan ejen. Dan ejen yang paling penting dalam bahasa Benedict Anderson dia mengatakan print capitalism. Benedict Anderson dia mengatakan bahawa print capitalism iaitu media cetak. Media cetak yang kapitalis dia menguasai cetak dan matlamat dia adalah untuk menjual sebanyak yang mungkin, mengedarkan sebanyak yang mungkin. So ini menyebabkan idea tersebar sebab ekonomi yang dilancarkan oleh British itu juga, iaitu ekonomi kapitalisme itu juga memungkinkan tersebarnya idea-idea pembaharuan tanpa banyak sekatan. Jadi print capitalism iaitu pada waktu itu macam saya katakan tadi, majalah Al-Imam, akhbar Jawi Peranakan, majalah Al-Imam sampai 1908, kemudian majalah Pengasuh, majalah Pengasuh, Seruan Azhar, daripada anak-anak Melayu di Universiti Al-Azhar dibawa masuk, kemudian diedarkan. Al-Imam pada zaman kegemilangan yang antara 2 tahun itu 5,000 naskah, 5,000 naskah. Okey, soalan ni nanti kan ulang balik Boleh? Sekejap lagi dalam setengah jam lagi kita akan habis. Ulang ni soalan tu, insya-Allah saya jawab boleh. Okey. Alah. Akhbar tadi. Jadi majalah-majalah ini yang menyebarkan idea-idea pembaharuan, print capitalism ini. Tanpa medium, idea tidak boleh disebarkan. Dia sesuai pada zamannya, medium yang paling penting yang mencetuskan kebangkitan nasionalisme adalah akhbar dan majalah, iaitu media cetak lah. Pada awal-awal itu. Baik, sesuai dengan zaman yang kemudian the medium of change itu kemudian berubah. Saya selalu katakan bahawa media cetak kemudian dia berevolusi. Dari cetak dia berevolusi kepada apa? Audio itu radio. Sesuai selepas, maksudnya menjelang selepas Perang Dunia Pertama, radio mula masuk di alam Melayu ini, menyebabkan agent of change. Warkah Al-Ikhlas ini lebih kepada tulisan oleh Farquhar kepada raja-raja Melayu. Okey, itu pada awal tahun-tahun 1700, 1800. Saya rasa tidaklah mengena direct dengan kebangkitan nasionalisme. Baik. Ini pasal saya kalau jawab soalan kan lupa tu apa yang nak cerita tadi. Okey. Medium penyampaian maklumat, medium perubahan dia berevolusi. Pada peringkat awal, medium cetak, iaitu surat khabar dan akhbar. Kemudian dia evolve, dia berevolusi, berkembang menjadi media audio. Kemudian selepas tahun 60-an, 70-an, masuk lagi apa? TV. Now audio visual. Okey. Medium penyampaian atau ejen penyampaian itu, ejen penyebaran maklumat lebih pantas, lebih meluas berbanding yang sebelumnya. Cetak, kemudian audio, sekarang audio visual. Dan selepas 100 tahun, 50 tahun selepas itu, hari ini kita mempunyai medium ini yang kita kata media sosial. Yang ni real time, masa sebenar. Kita boleh bersemuka, boleh berbincang, boleh bertanya soalan depan-depan. Kan? This is the medium of change now. Untuk zaman ini, inilah medium perubahan. Inilah medium modern, medium reformasi, medium perubahan, medium pembaharuan. Sesuai dengan zamannya. Jadi 100 tahun yang dulu, inilah dia yang berlaku. Pentingnya surat khabar. Hari ini pentingnya Facebook. Pentingnya Instagram. Facebook pernah menjatuhkan satu kerajaan dan mencetuskan revolusi Arab Spring. Bermula di Tunisia. Kan? Facebook. Apa ke nama hashtag yang mereka buat tu, kemudian jadi viral, sampai jatuhnya kerajaan Tunisia dan mencetuskan Arab Spring. Itulah pengaruh media sosial. Dia hari ini kita perlu menguasai media sosial ini untuk menyampaikan maklumat, untuk mencetuskan kebangkitan. Misalnya kebangkitan apa? Emosi, bukan kebangkitan apa? Ni kebangkitan perasaan ini.
untuk rasa kekitaan. Kita sekarang kalau kita nak cakap tentang bangsa Malaysia, kalau kita nak wujudkan, jangan duk melatah sangat, duk kata bangsa Malaysia ada, tidak, sabar. Kalau kita nak wujudkan bangsa Malaysia yang kita duk war-warkan, maka medium inilah kita kena gunakan ni. Media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, kan ada YouTube. Semua ini kita perlu gembling untuk membentuk bangsa yang baru, sebab kita masih berbicara, masih berbahas tentang bagaimana bentuk bangsa Malaysia yang kita nak hari ini. Bangsa yang dulu tu lain. Dulu nasionalisme Melayu. Hari ini boleh tak kita nak bentuk nasionalisme Malaysia? Kita duk bergaduh sebab bahasa Melayu pun masih belum mampu dikuasai secara baik, sedangkan itu merupakan satu prasyarat yang paling penting untuk menjadi bangsa Malaysia. Berkongsi sejarah yang sepunya. Berapa ramai yang menghargai sejarah sepunya yang ada ini. Macam saya tulis dalam Facebook saya baru tu, saya kata sejarah Malaysia sebelum tahun 1945, iaitu sebelum khususnya sebelum Perang Dunia Kedua, adalah sejarah the struggle of Malays. The struggle of Malays. Suka tak suka, this is the history. Inilah sejarahnya. Struggle. Maksudnya perjuangan untuk kebebasan, perjuangan untuk pemodenan, perjuangan untuk mendapat pendidikan, perjuangan untuk enlightenment, untuk pencerahan. Semua ini adalah history of Malays. Suka tak suka, apa pun, inilah sejarahnya. Nah, kalau kita mula menghargai sejarah ini dengan menghargai pula bahasa Melayu yang termaktub kemas dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, barulah kita boleh bincang stage seterusnya, tahap yang seterusnya pembentukan bangsa Malaysia. Baru kita bincang tentang itu, Malaysian nationalism. Sekarang kita masih lagi membincang tentang Malay nationalism. Dari Malay nationalism kita harus bergerak pula kepada Malaysian nationalism. Indonesia dah ada dah, Indonesian nationalism. Di situ pun bermula juga. Di situ bermula lebih kurang alam Melayu jugalah, rumpun Melayu di sana bermula. Kemudian tahun 1928 mereka lebih awal daripada kita dengan Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda mereka terus memaktubkan, terus memantapkan bahawa ini, dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dia kata negara ini namanya Indonesia, bangsa ini namanya Indonesia, bahasa tanah ini namanya Indonesia. Bergerak terus 1928. Kita lain. Sebab itu kita lebih rencam, jangan samakan dengan sejarah negara kita dengan negara orang lain. Takkan sama. Ya, kita terpisah sejarah kita antara Malaysia dan Indonesia selepas Indonesia merdeka tahun 1945. Kita terpisah sedikit. Kemudian 57 kita pisah terus. 63 habis. Kita berantakan, kemudiannya bergaduh. 45 bila mereka merdeka, mereka meninggalkan kita. Dan kita mula bertatih sendirian. Walaupun ada support, kemudiannya support of ideas, apa semua kan, masih ada pergerakan dan hubungan antara Malaya dan Indonesia. 57 kita merdeka. Indonesia pun sokong kita pun masih lagi mempunyai hubungan yang baik, sehingga kita menghantar pejuang-pejuang ada ya dalam independen pertubuhan-pertubuhan independen yang menghantar sukarelawan daripada Malaysia, Malaya ke Indonesia untuk melawan dengan Belanda di Irian Barat misalnya 57. Tapi sampai 63 September 63 kita bentuk Malaysia je, pecah terus. Jadi sikit daripada 45, 57, 63 habis, lebuh hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Dan sampai hari ni sikit-sikit nak bergaduh tentang batik, nak bergaduh tentang asam Jawa tentang asam Jawa lah, tentang kuah kacang lah, tentang popiah, segala benda nak bergaduh hari ni kan. Tentang identiti lah. Inilah masalah identiti. Tapi itu soal lain lah. Okey. Kita kembali